Assalamualaikum. Sekarang ni saya nak masak masak apa ni? Masak bubur Ashura. Bubur Ashura Kedah, ya. Mula-mula kita masukkan ayak. Ni ayak ni 4 cawan lah. 4 cawan ayak. Ni gula merah, gula Melaka. Gula merah ni saya guna 1 cawan lah, 1 cawan gula merah. Gula Melaka 1, gula putih 2 sudu. Kemudian kulit kayu manis, tepung beras 3 sudu besar. Kemudian sedikit garam dan daun pandan 3 helai. Tu. Kan. Kemudian kita masukkan semuanya dalam ni. Sebab kita nak masak dulu ni. Kita nak masak bagi hancur semua sekali. Kacau dulu nak. Kita bagi dia larut dulu. Baru kita buka kaki, kita kacau. Okey. Dah larut dah kan, sebab takut tepung tu berketul. Jadi kita pastikan tepung tu hancur dulu. Lepas tu baru kita nyalakan api. Kita masukkan santan lah. Santan ni sepatutnya guna 300 ml saja kan. Tapi saya nak bagi dia pekat sedap lah kan. Saya masukkan 2 kotak kecil ataupun 400 ml. Jadi kita nak masak semua sekali lah ni. Masakkan kuah dia dulu. Nanti bila kuah dia dah mendidih apa tu, barulah kita masukkan bahan-bahan yang bijirin dia tu. Kita nak kena hancurkan gula-gula, dan kita nak kena hancurkan juga tu gula Melaka tu. Kotak santan tadi saya masukkan ayak sikit lah supaya boleh ambil kan, tidak rugi. Okay. Masukkan ayak sikit je. Nak habiskan dia pun. Kita kacau lah.
Kacau, kacau ni sebab tak mau bagi tepung tu. Tepung tadi berketui kan. Kita kena kacau lah sampai dia mendidih lah. Guna gula merah tu sebab gula merah tu dia sedap, dia manis-manis sedap, dia tak manis macam gula putih. Jadi gula merah dengan gula Melaka tu dia manis cantik, dia manis pun sedap dan warna dia pun akan jadi cantik. Jangan boleh guna brown sugar, tapi dia nak saya gunakan gula merah dengan gula Melaka tu sebab saya nak warna dia, warna tepung apa, warna bubuk Ashura nanti dia akan jadi cantik. Bubuk Ashura ni tepung yang utama dia ialah tepung beras kan. Kalau kata kita nak bagi tepung Ashura tu, bubuk Ashura tu kita nak dia lembut supaya nenek-nenek ke tok-tok boleh makan, jadi kita tak perlu masukkan tepung jagung. Tapi kalau kita nak makan ataupun kita nak senang potong, kita kena masukkan tepung jagung. Kalau saya buat, saya lebih suka tak masukkan tepung jagung sebab bila masuk tepung jagung dia jadi macam agak keras sikit lah. Kalau tepung beras saja dia jadi lembut. Walaupun dia lembut tapi dia still boleh makan dengan camca. Dia masih lagi boleh keluar dalam bentuk dia. Macam kandungan gula tadi, kita boleh kurangkan ikut kesesuaian cita rasa masing-masing. Ni saya tunjuk buat bubuk Ashura Kedah no. Bubuk Ashura Kedah. Kita nak tunggu sampai dia mendidih. Dia dah mendidih dah. Gula merah pun dah hancur dah. Okey. Nampak kan bila masukkan tepung beras dia dah nampak kental kan. Tapi tak kental sangatlah, sesuai untuk kita
Okey lah ni. Kita nak masukkan ubi keledek. Ubi keledek ni kita potong kecil-kecil lah. Kita potong kecil-kecil sebab tujuan dia nak supaya dia mudah masak, dia cepat masak. Lepas tu bila nak masukkan ubi keledek ni, dia ada dua cara. Kita boleh masak ubi keledek tu dulu, bagi dia setengah masak, baru kita masukkan. Ataupun macam saya buat ni, saya potong kecil-kecil ya, potong kecil-kecil supaya dia cepat masak. Kita masukkan dalam ni. Jadi kita tunggu dalam 7 minit ke 10 minit ke bagi ubi tu masak, baru kita masukkan bahan yang lain. Saya lebih suka buat rebus masakkan ubi keledek dalam ni sebab dia punya ayak ubi tu boleh masuk duduk dalam ni, dalam tepung ni. Jadi sagi bubur Ashura dia akan rasa sedap, sedap sangat-sangat sebab ayak ubi keledek ada, ayak jagung pun ada, ayak kacang merah pun ada, semua ada. Kita tunggulah bagi ubi keledek tu masak. Okey. Kalau nak guna gula merah, nak bagi cantik bubur Ashura tu, gula merah tu cari gula merah yang warna hitam lah, warna merah yang gula merah yang style dulu-dulu tu, yang warna merah tu, yang orang buat bubur kacau tu. Warna merah macam tu yang saya guna saat ni tu. Kalau guna brown sugar, dia tak akan jadi warna merah. Dia tak akan jadi warna merah ke kokoan tu. Dia tak akan jadi merah macam ni. Ni sagi bila masak ni dia akan berubah warna tau. Dia tak akan jadi colour ni. Saya tak suka guna tepung jagung bila masak dah, sebab macam ni pun dia dah akan jadi keras sedikit ni sebab kita dah masukkan tepung beras kan. Kalau kata ni saya masukkan 3 sudu tepung beras, 3 sudu besar tepung beras. Ni dia dah pekat, dia dah akan jadi keras elok lah. Tapi kalau kata kita nak bagi potong, nak bagi dia boleh dipotong dalam bentuk yang cantik, kita kena masukkan tepung jagung. Itu kita kacau lah. Kita kacau tu. Kita kena kacau sentiasa, takut sagi dia jadi getui bawah tu kan. Kacau. Okey. Kita kacau. Ubi masak lagi. Kena tunggu sikit lagi. Kalau kata nak cepat, rebus lagi itu dulu. Rebus ubi tu dulu. Bagi setengah masak. Ataupun 3 suku masak. Ubi tu kalau nak masak macam saya buat ni, ubi tu kena potong kecil-kecil no. Jangan potong besar-besar. Kalau besar-besar jenuh tunggu masak.
Saya masukkan jagung tin, jagung tin yang kecil-kecil tu, yang orang buat air kacang tu. Kita nak masuk apa-apa bahan pun boleh, tapi kita kena tengok apa yang lambat, apa yang cepat, kan. Okey, lepas tu satu lagi, bahan bubur Ashura boleh masuk apa-apa saja yang kita suka, ataupun yang mudah dapat, ataupun yang kita suka makan, yang kita senang pergi nak pergi beli. Macam saya ni, saya hanya guna jagung tin, pisang, kemudian kacang merah, kemudian dengan satu lagi ubi keledek. Saya guna 4 jenis saja. Boleh masuk apa-apa saja yang ada. Kalau tak ada pisang emas, pisang berangan. Kalau tak ada pisang berangan, beli pisang embun. Pisang pun tak apa, asalkan pisang tu manis. Saya masukkan jagung tadi dulu tu supaya jagung tu dia boleh sebati dalam kuah ni. Jadi sekali lagi kita punya bubur Ashura tu dia akan rasa sedap. Lagi satu, pisang nanti kita masukkan pisang yang kita potong kecil-kecil dulu, sebab pisang ni dia ada dua. Satu saya potong besar, satu saya potong kecil. Potong kecil ni bertujuan supaya dia hancur dalam kuah ni. Jadi bila dia hancur dalam kuah ni, sagi kita punya bubur Ashura tu lagi sedap. Dia akan rasa pisang tu, dia akan rasa ayak pisang tu. Dan saya juga ada potong besar-besar tu nanti bila dah hancur baru kita masukkan. Jadi nanti bila bubur Ashura nanti dia akan nampak lagi lah pisang yang dalam bentuk pisang, sebab kita masukkan yang besar-besar tu. Dah kelas lah kan. Yang kecil-kecil tu kita potong saja, kita potong kecil-kecil sebab nak bagi dia hancur. Dia hancur baru kita boleh rasa ayak pisang tu sedap. Ni pun dah berwangi dah ni. Sangat-sangat wangi. Bau pun nampak. Bau tu pun macam dah bubur Ashura. Macam-macam. Lepas tu saya masukkan kacang. Kacang kan. Itu pisang dah hancur banyak dah tu. Lepas tu baru kita masukkan pisang yang kita hiring besar-besar. Hiring besar-besar macam tu. Yang last sekali besar macam tu. Supaya dia tetapkan ada rupa pisang lah. Kalau yang kecil, dia potong kecil, dia mudah hancur. Lepas tu kita masukkan kacang merah. Kacang merah kan. Kacang merah ni kalau nak basuh dulu pun boleh. Kalau tak mau basuh pun tak apa.
saya masukkan jagung. Saya masukkan jagung yang sebiji-sebiji tu ya. Tadi kan kita guna jagung halus kan. Jagung yang buat es krim tu, yang buat kacang tu halus-halus tu kan. Okey, ni saya guna jagung hanya dalam bentuk sebiji-sebiji pula. Jagung ni ikutlah, kalau kata siapa yang dia nak masukkan halus semua, dia masukkan. Kalau dia nak masukkan yang biji-biji ni, dia boleh masukkan biji-biji ni saja, ataupun dia boleh campur macam saya. Ada 4 bahan ni pun dah cukup dah. Ni sat lagi bila dia sejuk dia akan mengeras lah ni. Itulah sebab itu saya kata kalau nak keras lagi, nak bagi boleh dibentuk dipotong macam orang jual tu. Tu kena bubuh tepung jagung. Bubuhlah tepung jagung dalam 2 sudu ke. 2 sudu, kalau banyak ni kena bubuh 2 sudu ya, takut lagi keras sangat. Tepung jagung, kalau nak buat tepung jagung tu kena bancuh dulu no. Bancuh dengan sikit air supaya dia boleh senang hancur kan. Kacau, bubuh tepung jagung sikit. Bubuh tepung jagung dalam 2 sudu besar, lepas tu bubuh air sikit bagi dia boleh kacau kan. Lepas tu bila sampai masa nak bubuh tepung jagung, dekat nak tutup api tu, bubuhkan tepung jagung. Lepas tu tunggulah. Agak bagi benda tu dia dah boleh kacau dan nampak cantik apa semua, kita tutup api. Jagung bubuh macam saya mula-mula tadi bubuh pun dah boleh dah. Tapi ni saja saya nak habiskan sebab tak mau simpan. Kalau simpan nanti last sekali buang macam tu je kan. Saya tambah lagi. Tapi kalau kata nak guna setengah tin hancur, setengah tin yang biji-biji macam ni pun boleh, ataupun nak guna yang ni saja 1 tin. Boleh. Nak guna 1 tin yang hancur saja boleh. Kan? Ni cuma saya tambah sebab saya tak mau lagi lama-lama tak buang je kan, rugi pula. Kalau nak masukkan sekali dengan air dia pun boleh. Kalau nak masuk sekali dengan air jagung pun boleh no. Masalah saya nak tunjukkan macam mana nak buat tepung jagung. Tepung jagung saya masukkan satu sudu besar kan. Kemudian saya masukkan air sikit supaya dia jadi air macam tu. Jangan buat air banyak tuan, sebab kita punya bubur acura dah lembek dah. Lagi lembek. Macam tu kita basuh macam tu. Maju macam tu kan. Macam tu, lepas tu kita tuang.
bila kita masukkan tepung jagung masa dah dekat last tu, jadi tepung jagung tu ialah dia akan memekatkan bubur Ashura ni. Tu kalau satu sudu kan. Kalau kata kita nak bagi pekat macam boleh potong yang orang jual tu, kita kena masukkan 2 sudu. Kalau masukkan 3 sudu tu banyak sangat kan. Ni dah sedap dah. Dah jadi dah ni kan. Sebab pisang tu saya nak bagi jadi macam ni. Sebab tu yang saya potong besar-besar tu, saya masukkan yang kecil-kecil dulu supaya dia hancur kan. Jadi yang besar-besar tu jadi yang besar-besar ni dia akan jadi macam ni lah. Jadi kita sambil makan cucuk, makan bubur Ashura tu, kita boleh mamah, kita boleh rasa, kita boleh mamah, kita boleh makan pisang sedap. Okey, dah masak dah. Ni dalam kayuk ni dia warna ni lah. Tapi sekejap bila dia sejuk, dia akan jadi warna koko yang cantik. Okey, dah siap bubur Ashura. Terima kasih nak. Assalamualaikum.